بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر Tirmizi. Ke mana? Babu. Babu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fil jam'i baina salataini. Bab berkenaan dengan jamak impun di antara dua sembahyang. Haddatsana Qutaibah akhbarana Laits bin Sa'd an Yazid bin Abi Habib an Abi Tufail an Mu'adz bin Jabal أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك. Riwayat daripada Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila izar tahala, apabila dia berangkat pada peperangan Tabuk, ketika peperangan Tabuk, qabla zaigh syamsi, zaigh maksudnya zawal, qabla zaigh syamsi ay qabla zawali syamsi, sebelum tergelincir matahari, akhirat zuhri, akhirat zuhra ila an yajma'aha ila al-asri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakhirkan, menangguhkan sembahyang zuhur, ila an yajma'aha ila al-asri, sehingga dia himpun sembahyang zuhur tu, jamak sembahyang zuhur tu kepada asar. Maksudnya apabila mula perjalanan sebelum tergelincir matahari, maksudnya sebelum masuk waktu zuhur, mula bersafar. Kalau begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam takhir
menangguhkan sembahyang zuhur sehingga masuk waktu zuhur, dah masuk waktu zuhur dan sehingga masuk waktu asar. Setelah masuk waktu asar tu fayusalli ima jami'a, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang kedua-dua sembahyang tu zuhur, asar dan zuhur, maksudnya jama' takhir. Wa idza tahala ba'da zayghi syamsi ajjala al-'asra ila az-zuhri, apabila berangkat selepas tergelincir matahari, maksudnya dah masuk waktu zuhur, ketika itu ajjala al-'asra ila az-zuhri, Nabi sallallahu alaihi wasallam segerakan sembahyang asar kepada zuhur, maksudnya jama' taqdim. Wa salla az-zuhra wal 'asra jami'a, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur dan asar semua sekali. Summa sara, kemudian barulah mula bersafar. Jadi daripada situ dapati harus jama' takhir dan juga jama' taqdim pada safar. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat sebelum maghrib, Nabi sallallahu alaihi wasallam takhir, tangguhkan sembahyang maghrib tu sehingga dia sembahyang maghrib bersama dengan isya, jama' takhir. Wa idza tahala ba'da al-maghrib ajjala al-isya'a fasal laha ma'al maghrib. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat selepas fardu maghrib, setelah masuk waktu maghrib, Nabi sallallahu alaihi wasallam segerakan isya, kemudian sembahyang maghrib, sembahyang isya bersama dengan maghrib, maksudnya jama' taqdim. Wa fil bab an Ali wa ibn Umar wa Anas wa Abdullah ibn Amr wa Aisyah wa ibn Abbas wa Usamah ibn Zaid wa Jabir. Qala Abu Isa والصحيح عن أسامة قال أبو عيسى وروى علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة. Hadis Mu'adz, hadis bab tadi berkenaan dengan jama' taqdim dan jama' takhir tu, Imam Tirmizi kata hadis tu hadis hasan lagi, gharib. Tafarrada bihi Qutaibah tu, Qutaibah menjadi tunggal riwayat dengan hadis tu. La na'rifu ahadan rawahu 'anil Laits ghairuhu, ghairu Qutaibah. Kami tidak mengenali seseorang riwayat hadis itu daripada Laits selain daripada Qutaibah. Maksudnya Qutaibah seorang saja riwayat hadis itu daripada Laits, itu sebab hadis dah jadi hadis gharib. Wa hadithul Laits an Yazid bin Abi Habib an Tufail an Mu'adz hadithun gharibun. Hadis Laits riwayat
daripada Yazid riwayat daripada Tufail daripada Mu'adz. Hadis tu hadis bab, sanad hadis bab dikira hadis gharib juga. Wal ma'rufu 'inda ahli al-ilmi hadis Mu'adz min hadis Abi Zubair an Abi Tufail an Mu'adz. Dan yang dikenali di sisi ulama hadis ialah hadis datang riwayat daripada Mu'adz juga, tapi sanadnya Abi Zubair riwayat daripada Abi Tufail daripada Mu'adz. Maksudnya dalam sanad tadi Yazid riwayat daripada Abi Tufail, di sini pula dalam sanad ni Abi Zubair riwayat daripada Abi Tufail. Hadis tu lebih dikenali di sisi ulama sanad hadis tu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a fi ghazwati Tabuk baina az-zuhri wal 'asri wa baina al-maghrib wal 'isya'i. Dalam hadis tu juga dengan sanad Abi Zubair an Abi Tufail an Mu'adz juga. Di situ juga ada menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam himpun pada ataupun ketika peperangan Tabuk, himpun di antara zuhur dan asar dan di antara maghrib dan isya. Rawahu Qurratu bin Khalid. Rawahu ay rawah hadzal haditha Qurratu bin Khalid wa Sufyan ats-Tsauri wa Malik wa ghairu wahidin an Abi Zubair al-Makki. Jadi ramai juga riwayat daripada Abi Zubair, yang mana Abi Zubair riwayat daripada Abi Tufail an Mu'adz berkenaan dengan jama' sembahyang tu. Wa bihadzal hadits yaqulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Dan menurut hadis ni lah berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq bin Ibrahim. Maksudnya di sisi Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Ibrahim harus jama' sembahyang itu. Jadi maksud harus ni tak kira perjalanan itu perjalanan apa saja, perjalanan biasa ataupun perjalanan menuju ke Baitullah untuk buat haji, tak kira tidak ada apa-apa syarat berkenaan dengan safar tu, boleh sahaja asalkan dah cukup jauhnya sukatan bagi safar untuk boleh semayang jama' kasar tu boleh, tidak kira safar biasa ataupun safar haji dan sebagainya. Yaqulani la ba'sa ay yajma'a. Yaqulani wa zahiru ay yaquluna bi sighatil jam'i. Sepatutnya yaquluna dengan sirah jama' sebab Syafi'i, Ahmad, Ishaq. Jadi lebih daripada dua. La ba'sa ay yajma'a baina as-salataini fi as-safari fi waqtin ihdahuma. Imam tu kata tidak mengapa himpun di antara dua sembahyang dalam safar pada waktu salah satu daripada dua sembahyang tu, zuhur asar. Mau sembahyang dalam waktu zuhur, mau jama' dalam waktu zuhur pun boleh, jama'
pada waktu asar pun boleh, maghrib isya pun begitu juga, salah satu daripada dua waktu jamak. Dalam waktu maghrib pun boleh jamak, dalam waktu isya pun boleh jamak takdim, jamak takhir. Kedua-dua cara diharuskan. Haddatsana Hannadun akhbarana Abdatu an Ubaidillah ibn Umar an Nafi'in an ibn Umar annahu istughisa ala ba'di ahlihi fajadda bihi sayra wa akhara al-maghriba hatta ghaba asy-syafaq. Abdullah bin Umar ustughisa, diminta tolong, ala ba'di ahlihi, terhadap sesetengah ahli keluarganya, maksudnya Safiyah binti Abi Ubaid, isteri Abdullah bin Umar, ketika dia berada dalam keadaan nazak, saat hampir mati. Jadi fajadda bihi sayru, ketika itu Abdullah bin Umar, fajadda maksud di sini as-sara'a, segerakan, as-sayr perjalanan, bihi dengan sebab nazak ahli keluarga itu, disebabkan dia hendak segera. Wa akharal maghriba hatta ghaba asy-syafaq, dia menangguhkan maghrib itu sehingga hilang syafaq, sampai, maksudnya sehinggakan sisa cahaya matahari di waktu senja itu hilang. Summa nazala fajama'a bainahuma, ketika itu selepas daripada hilang syafaq itu, barulah dia singgah himpun di antara dua sembahyang itu, maghrib dan isya. Akhbarahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abdullah bin Umar memberitahu kepada mereka yang ada di situ bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika, lakukan itu, jamak sembahyang itu, iza jadda bihi sayr, apabila dia hendak segerakan perjalanan. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahihun. Babu ma jaa fi salatil istisqa'i, bab berkaitan dengan sembahyang istisqa, meminta minta turun hujan disebabkan kemarau, terlalu panas, tanaman dah hidup, dah kering, binatang mati. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang istisqa, minta Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan. Haddatsana Yahya bin Musa akhbarana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar an az-Zuhri an Abbad ibn Tamim an ammihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja bin nasi, ay kharaja bin nasi ila al-musalla kama fi riwayat Syaikhain, seperti mana ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan orang ramai, bersama dengan sahabat-sahabat ke musalla. Yastasqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, hendak minta turunkan, Allah turunkan hujan.
fasalla bihim raka'ataini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang jadi imam dengan mereka 2 rakaat. Daripada situ dapati sembahyang ketika istisqa ni sunnah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jahara bil qiraati fihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaringkan suara dengan bacaan Quran pada 2 rakaat itu. Wa hawala ridaahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tukarkan, pindahkan selendangnya, sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, kanan pindah ke sebelah kiri. Tujuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tafaul, supaya tukarkan keadaan daripada tidak hujan kepada turunnya hujan. Wa rafa'a yadayhi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Wastasqa, minta doa supaya turunkan hujan. Wastaqbalal qiblata. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa itu sambil menghadap kiblat. وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وأنس وآبي اللحم. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح وعلى هذا العمل عند أهل العلم. Dan menurut hadis ni, hadis yang mana Abdullah bin Zaid riwayat, jadi di atas petunjuk yang menunjuk lihat oleh hadis Abdullah bin Zaid, beramal di sisi ulama. Wabihi yaqulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq sama, boleh sembahyang sunat salatul istisqa. Dan pendapat jumhur juga begitu sama. Wasmu ammi Abbad ibn Tamim huwa Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini. حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن خالد بن زيد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت. Riwayat daripada Abil Lahm, dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi tepat Ahjar Zaid, itu batu-batu kilat hitam seperti batu kena minyak, panggil Ahjar Zaid. Satu tepat berhampiran dengan di Madinah. Disebabkan di situ batu-batunya hitam seperti mana dilamari minyak. Itu sebab panggil tempat itu nama Ahjar Zaid. Yastasqi, Nabi SAW di situ istisqa, wa huwa
muqni'un bikaffaihi yad'u, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam muqni'un ay rafi'un yadaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangan bikaffaihi, dengan mengangkat dengan kedua tapak tangannya, yad'u. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Qala Abu Isa kadza qala Qutaibah fi hadzal hadits ala bil lahmi wa la na'rifu lahu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa hadzal hadits al-wahida. Imam Tirmidzi kata bil lahmi, kami tidak mengenali dia riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali satu hadis ini saja. Wa Umairun maula Abil Lahmi qad rawa 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haditha wa lahu suhbatun. Umair, hamba merdeka Abil Lahmatu, terkadang dia juga riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa banyak hadis. Walahu suhbatun, dia tu maula tu Umair tu mempunyai suhbah dengan Rasulullah SAW. Dia juga seorang sahabat. حدثنا قتيبة أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق وهو ابن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلني الوليد بن عقبة. Riwayat daripada Hisham daripada ayah dia Ishaq al-Madani al-Qurashi. Qala arsalani al-Walid bin Uqbah, ayahnya apa nama Hisham bin Ishaq, dia tu ibnu Abdullah bin Kinanah, daripada ayahnya, maksudnya Abdullah bin Kinanah, kata arsalanil Walid bin Uqbah, Walid bin Uqbah menghantar aku, mengutus aku, wa huwa amirul Madinati ila Ibn Abbas, mengutus menghantar kepada Abdullah bin Abbas. Walid bin Uqbah ketika itu Amirul Madinah, gubernur di Madinah. As'aluhu, tujuan hantagi kepada Ibn Abbas ni supaya aku tanya ataupun ajukan soalan kepada Abdullah bin Abbas an istisqa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sembahyang istisqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu faqala, kemudian aku datang kepadanya, aku bagi tahu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, Nabi itu maksud Ishaq bin Abdullah, an abihi ay an Abi Hisham gitu.
Jadi Ishaq bin Abdullah bin Kinanah, dia kata Walid bin Uqbah hantar aku, maksudnya hantar Ishaq bin Abdullah tu hantar pergi ke pergi jumpa Abdullah bin Abbas, tanya tentang sembahyang istisqa Rasulullah SAW. Fa'ataituhu faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, dia beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar mutabadzilan, dalam keadaan tidak berhias diri biasa, mutawadhi'an, dalam keadaan tawadhu' merendah diri, mutawadhi'an ay mutakhasyi'an, mutadarri'an. Lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan kehinaan ketika meminta hajat dia tu, hatta atal musalla, sehingga dia datang tiba di musalla tempat sembahyang tu. Falam yakhtub khutbatakum hadhihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkhutbah seperti khutbah kamu ini. Maksudnya la tusannul khutbatu fil istisqa, tidak menjadi sunat khutbah ketika sembahyang istisqa itu. Walakin lam yazal fi du'a'i wat tadarru'i wat takbiri, dan akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berterusan doa tadarru', menampakkan kehinaan ketika minta turunkan hujan tu, wat takbiri, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir. Takbir maksudnya Imam Syafi'i kata yukabbiru fi salatil istisqa ka takbiril Eid. Takbir sembahyang istisqa tu, takbir tu seperti mana takbir sembahyang raya. Dan sesetengah muhaddisin dan jumhur ulama, mereka ambil maksud kama kana yusalli fil itu, mereka tawil sembahyang salatul istisqa itu sama seperti sembahyang raya dari segi bilangan 2 rakaat sama, dan baca Quran jahar ketika sembahyang raya, qiraah baca kuat. Begitu juga salatul istisqa itu jadi setengah ambil maksud kama kana yusalli fil id, begitu Imam Syafi'i pula takwil dan istidlal dengan potongan hadis ni. Katanya sembahyang istisqa akan takbir seperti takbir sembahyang raya. Jadi di situ ada khilaf dari segi mengambil ataupun menentukan maksud kama kana yusalli fil id. Situ qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahihun haddatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Waqi'un عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة
an abihi, ayahnya, ayah Hisham yaitu Ishaq bin Abdullah bin Kinanah, fadzakara nahwahu, kemudian menceritakan umpama hadis itu, nahwahu ay nahwal hadisil mutaqaddami au bima'nahu, wa zada fihi mutakhasyi'an, dalam hadis yang datang riwayat daripada Sufyan Hisham bin Ishaq daripada ayah dia, situ ada tambahan dalam matan hadis itu mutakhasyi'an, jadi mutadarri'an, mutakhasyi'an, mutawadhi'an, mana lebih kurang, cuma sedikit beza. Mutawadhi'an ni tawadhu' pada zahir, mutakhasyi'an ni tawadhu' batin. Qala Abu Isa, hadha hadithun hasanun sahihun wa huwa qaul Syafi'i qala, dan ia adalah pendapat Imam Syafi'i, dia kata yusalli salatal istisqa'i nahwa salatil idaini, akan sembahyang salatul istisqa itu seperti mana sembahyang dua raya. Maksud seperti dua raya itu, yukabbiru fil raka'atil ula sab'an, akan takbir pada rakaat pertama 7 kali takbir, wa fi tsaniyati khamsan, dan pada rakaat yang kedua 5 takbir. Wahtajja bi hadis Ibn Abbas, dan Imam Syafi'i berhujjah, berdalilkan dengan hadis riwayat daripada Abdullah bin Abbas tu. Qala Abu Isa, وروي عن مالك بن أنس أنه قال لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين. Riwayat daripada Imam Malik, dia kata tidak akan ditakbir pada sembahyang istisqa takbir seperti mana takbir ketika sembahyang dua raya itu. Jadi maksudnya pada rakaat pertama takbir 7 kali, pada rakaat yang kedua 5 kali itu tidak ada. Itu di riwayat di sisi Imam Malik bin Anas. Jadi yang kata tak perlu takbir seperti takbir pada sembahyang 2 hari raya itu pendapat daripada jumhur juga. Dan Imam Dawud Zahiri, dia kata ada pilihan di situ, nak takbir pun boleh, tidak takbir pun boleh. Babu salatil kusufi, bab ini tentang sembahyang gerhana. Haddatsana Muhammad bin Bashar, akhbarana Yahya bin Sa'id an Sufyan عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang ketika gerhana matahari. Biasanya kusuf ni gerhana matahari, khusuf gerhana bulan, tapi ada juga di sisi bangsa Arab, mereka tidak bezakan khusuf ni gerhana matahari, khusuf ni gerhana bulan dan sebagainya, tidak buat
perbezaan begitu. Mereka guna belaka khusuf, gerhana bulan, khusuf gerhana matahari, gitu pun mereka guna juga. Jadi maksud di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang fi kusuf, maknanya sembahyang gerhana matahari. Faqara'a thumma raka'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir dia baca ayat-ayat Quran, thumma raka'a, ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع. Dia baca kemudian ruku, bangkit daripada ruku, baca ruku pula, kemudian baca pula ruku pula. Jadi salasa ruku'atin summa sajada sajadataini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud 2 sajdah, maksudnya 2 rakaat sembahyang gerhana matahari itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku' pada setiap rakaat dengan 3 kali ruku' dan 2 kali sujud. Wal ukhra misluha, dan yang satu lagi, yang lain, maksudnya rakaat yang kedua juga umpamanya sama seperti itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Wa fil babi an Ali wa Aisyah wa Abdullah ibn Amr wa Nu'man ibn Bashir wal Mughirah ibn Syu'bah wa Abi Mas'ud wa Abi Bakrata wa Samurata wa Ibn Mas'ud wa Asma binti Abi Bakr wa Ibn Umar wa Qabisah al-Hilali wa Jabir ibn Abdullah wa Abi Musa wa Abdurrahman ibn Samurata wa Ubay ibn Ka'b. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف 4 ركعات أي ركوعات، bukan 4 rakaat sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang ketika gerhana matahari 2 rakaat, 1 rakaat 4 ruku' fi 4 sajadat, sujud pun 4 kali juga. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وهو قول الجمهور. قال واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف، dan berselisih pendapat ulama berkenaan dengan qiraah, bacaan Quran ketika sembahyang gerhana matahari itu, sama ada mau baca perlahan ataupun mau baca kuat. Fara'a ba'du ahli ilmi ay yusirra bil qira'ati fiha bin nahari. Sebahagian ulama berpendapat bahawa diperlahankan dengan bacaan-bacaan pada sembahyang itu. Ada siang hari lahan qiraah tu. Wara'a ba'duhum ay yajhara bil qiraati fiha ka nahwi salatil idain wal jumu'ati.
dan sebahagian daripada mereka berpendapat bahawa nyaringkan suara dengan qiraah bacaan Quran itu pada sembahyang kusuf kanahwi salatil idaini wal jumu'ah, seperti mana sembahyang dua raya, sembahyang Jumaat baca kuat qiraah itu. Wa bihi yaqulu Malik wa Ahmad wa Ishaq يرون الجهر فيها. قال الشافعي لا يجهر فيها. Imam Syafi'i pula sembahyang kusuf gerhana matahari tidak boleh kuat suara. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين. Imam Tirmizi kata kedua-dua riwayat itu sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua riwayat maksudnya baca qiraah jahar dan juga sirtu, ada dua-dua riwayat. Sahih anhu annahu salla 4 raka'atin. Lagipun sahih juga, benar juga daripadanya anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 4 rakaat. Rakaat maksudnya ruku' fi 4 sajadatin, pada 4 sujud. Wa sahha anhu annahu shalla 6 raka'atin fi 4 sajadatin. Dan sah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 6 ruku' pada 4 sujud. Maksudnya 1 rakaat 3 ruku' dan 2 sujud. Rakaat satu lagi pun begitu, campur tu jadi 6 rakaatin fi 4 sajadat. Wa hadha inda ahli ilmi jaizun ala qadri al-kusufi. Dan ini penentuan 4 ruku' pada 4 sujud, 6 ruku', 4 sajdah, ini semua ni jaizun, harus inda ahli ilmi, di sisi ulama, ala qadril kusufi, berdasarkan kadar kusuf tu, lama mana gerhana matahari itu, berdasarkan itu. In tatawal al kusuf, jika kusuf tu berpanjangan lama, gerhana matahari itu, fasalla 6 raka'atin fi 4 sajadatin fahuwa jaizun, semayang 6 ruku' 4 sujud, 1 rakaat 3 ruku' 2 sujud, begitu 2 rakaat, 6 rakaat pada 4 sujud dalam dan 4 sujud. Wa in salla 4 raka'atin fi 4 sajadatin wa atala al-qira'ata wa huwa jaizun, jika sembahyang 4 rakaat pada 4 sajdah, 4 rakaat maksudnya 4 ruku', maksudnya 1 rakaat 2 ruku' dan 2 sujud, begitu 2 rakaat 4 rakaat 4 ruku' dan 4 sujud. Wa atala al-qira'ata fa huwa jaizun, sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan qiraah, maka ia adalah harus, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat buat begitu. ويرى أصحابنا أن يصلي صلاة الكسوف في جماعة
fi kusufi syamsi wal qamari. Ashab kami, ashabuna ay ashabul hadis, menganggap sembahyang salatul kusuf itu berjemaah juga sama kusuful syams, kusuful qamar, gerhana matahari, gerhana bulan, boleh sembahyang kusuf berjemaah. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس. Tadi kusuf, syams ni khusuf. Jadi dua-dua istilah guna sama bagi matahari dan juga bulan. Di sini matahari guna kalimah khusifati syamsu khusuf. Maksudnya matahari, gerhana matahari ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hayat. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang jadi imam dengan ramai-ramai. Fa'atal al-qira'ata, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam panjangkan bacaan Al-Quran itu. Summa raka'a fa'atal al-ruku'a, kemudian ruku pun panjang juga. Summa rafa'a ra'sahu fa'atal al-qira'ata, kemudian dia mengangkat kepalanya, maksudnya mengangkat daripada selesai dua sujud itu. وهي دون الأولى ثم ركع, dan ia setelah dia angkat kepala, maksudnya rakaat yang kedua dah. Fa'atal al-qira'ata, rakaat yang kedua juga panjang. Wahia, dan rakaat yang kedua tu dunal ula, baca qiraah tu kurang pada rakaat pertama. Summa raka'a, ruku' pula. Fatala ruku', lama ruku'. Wa huwa dunal awwali, tapi lama pun tidak lama seperti lamanya pada rakaat pertama tu. Summa rafa'a ra'sahu fasajada, kemudian angkat kepalanya daripada sujud yang kedua. Kemudian angkat kepalanya daripada ruku'. Nabi SAW sujud. Summa fa'ala dhalika fi raka'ati tsaniyati, terus daripada berdiri sampai selesai sujud yang kedua tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan sama pada rakaat yang kedua juga. Qala Abu Isa, hadza hadithun hasanun sahihun. Imam Tirmizi kata ini adalah hadis hasan lagi sahih. Wa bi hadzal hadits yaqulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq yarawna salat al-kusufi 4 raka'atin. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, mereka beristidlal dengan hadis ni, dan mereka memandang sembahyang kusuf tu ada 4 ruku' fi 4 sajadatin, pada 4 sajadah. Jadi maksudnya 1 rakaat 2 ruku' 2 sujud. Rakaat yang kedua pun sama begitu.
Itu pendapat daripada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Qala Syafi'i yaqra'u fi raka'atil ula bi ummil Qur'ani. Imam Syafi'i kata membaca Ummul Quran Fatihah pada rakaat pertama dan nahwam min suratil Baqarati, seumpama surah Baqarah. Maksudnya tadi pun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atal al-qira'ah, maksudnya baca qira'ah tu panjang, lama. Lama mana? Lebih kurang baca surah Baqarah tu lama juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca sirran, perlahan, tidak kuat bunyi suara dengan bacaan Al-Quran tu. In kana bin nahari, jika melakukan semayang tu pada waktu siang hari. Summa raka'a ruku'an tawilan, baca surah Fatihah, surah Baqarah lama. Kemudian ruku', ketika ruku' tu pun tawil, baca panjang, lama, qira'ah. Nahwam min qira'atihi, umpama qira'atnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti rakaat pertama Ummul Quran, nahwan min suratil Baqarah, lebih kurang tu sama pada ruku'. Ruku' lama juga. Bitakbirin, ketika tu Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir. Wasabata, wasabata ke wasaba, wasabata, wasabata qa'iman kama huwa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat kepala daripada rukuk dengan ucap takbir dan terus berdiri seperti mana ia ada pada qiyam sembahyang tu. Wa qara'a aidan bi ummil Qur'ani wa nahwa min ali Imran, thumma raka'a ruku'an tawilan nahwa min qira'atihi, thumma rafa'a ra'sahu, thumma qala sami'a Allahu liman hamidah, thumma sajada sajdataini tammataini, sujud dua sujud dengan sempurna. Wa yuqimu fi kulli sajdatin nahwan mimma aqama fi ruku'ihi. Yuqima, dan iqamah berhenti pada setiap sajdah, umpama daripada masa berhenti pada rukuknya. Lama mana rukuk, lama tu juga sujud. Lama mana qiyam, lama tu juga rukuk. Jadi begitu lama Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang tu. Summa qama faqara'a bi ummil Qur'ani, dari pula rakaat yang kedua baca Fatihah wa nahwa min suratin Nisa, dan umpama surah Nisa baca pula. Summa raka'a ruku'an tawilan nahwan min qira'atihi, ruku' lama seperti mana qiyam, baca qira'ah Fatihah dengan surah Al-Ma'idah. Tadi rakaat pertama surah Baqarah, jadi lama dua rakaat tu. Wa yuqimu fi kulli sajdatin nahwa mimma aqama fi ruku'ihi,
ثم قام فقرأ بأم القرآن ونحوا من سورة النساء. Rakaat yang kedua, Nabi sallallahu alaihi dalam rakaat pertama bangkit daripada rukuk tu Fatihah, surah Nisa, summa raka'a, kemudian rukuk ruku'an tawilan nahwan min qira'atihi, summa rafa'a ra'sahu bitakbirin wa sabata qa'iman, summa qara'a nahwan min suratil Ma'idah, summa raka'a ruku'an tawilan nahwan min qira'atihi, summa rafa'a faqala sami'allahu liman hamidah. Jadi sama juga dalam ni pula baca selepas daripada angkat kepala daripada rukuk. Yang ketiga tu baca pula surah Al-Ma'idah, rukuk pun lama, sama lama dengan baca surah Ma'idah tu, kemudian barulah angkat kepala sambil Nabi SAW ucap sami'allahu liman hamidah, summa sajada sajdataini, kemudian Nabi SAW sujud dua sujud, summa tasyahada wa sallama, kemudian Nabi SAW tasyahud dan seterusnya memberi salam, sudahkan sembahyang itu. Itu cara sembahyang kusuf, sembahyang gerhana matahari. Seterusnya kaifal qira'atu fil kusuf, bacaan Al-Quran ketika sembahyang gerhana matahari, nak baca perlahan ataupun nak baca kuat.